Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk topik tahun 5 pada kali ini kita akan belajar tajuk elektrik. Okay, dan kita akan masuk tajuk kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Okay, apa yang kita tahu pasal kecuaian? Maknanya adalah kita tidak periksa betul-betul, ataupun kita sambil lewa, ataupun kita main pakai je. Okey, kalau kita sebut kecuaian ni, okey, dia boleh mendatangkan kemalangan. Kalau mendatangkan kemalangan akibat daripada kecuaian kita mengendalikan peralatan elektrik. Okey. Di sini saya tunjukkan beberapa poin dan nota ringkas berkaitan dengan kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Okey, kita tengok satu demi satu dulu dan saya akan terangkan sedikit. Okey, kita tengok kecuaian yang pertama, iaitu memegang suis dengan tangan yang basah. Okey, kalau kita tengok, kalau kita pegang suis lah, contoh kita baru keluar toilet dan kita baru basuh tangan apa semua, kita keluar toilet, lepas tu dengan tangan yang basah kita tekan suis tu nak tutup lampu. Okey, risikonya akan berlakunya kemalangan, iaitu tangannya basah bila tekan suis boleh menyebabkan renjatan elektrik. Okey, sebab air ialah konduktor bagi elektrik. So, air tu akan mengalirkan arus elektrik dan tekanan pada tangan kita. So, akan menyebabkan kemalangan, iaitu renjatan elektrik. Okey, kita tengok kedua pula. Membiarkan peralatan elektrik terpasang lama. Okey, kat sini contoh kita bermain phone sambil mengecas. Okey, dan dalam tempoh yang lama akan menyebabkan berlakunya renjatan elektrik. Okey, macam kita dengar baru-baru ni ataupun cerita-cerita sebelum ni, kematian apabila memegang handphone, bermain handphone sambil mengecas. Sebab dia cas terlalu lama, menyebabkan dia kena renjatan elektrik, mengakibatkan maut. Okey, itu merupakan kecuaian. Okey, seterusnya kita tengok kecuaian ketiga, iaitu menggunakan wayar elektrik yang rosak. Okey, macam mana saya nak terangkan menggunakan wayar elektrik yang rosak? Okey, apabila kita menggunakan satu peralatan, contohnya kita menggunakan charger ataupun USB yang kita boleh nampak wayar-wayar dia tu. So apabila kita ternampak wayar-wayar tu, apabila kita terpegang, boleh menyebabkan renjatan. So bila menggunakan barang-barang yang rosak ni, dia boleh menyebabkan kemalangan. So kalau kita tak nak cuai, kita kena pastikan peralatan yang kita gunakan tu berada dalam keadaan yang selamat. Okey, kita tengok yang keempat pula. Tidak mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Okey, macam saya cakap tadi lah, kita tak cek dulu, kita tak periksa dulu barang-barang tu, dan ada setengah-setengah peralatan elektrik kita kena mengamalkan langkah-langkah keselamatan dia supaya boleh mengelakkan daripada berlakunya kemalangan ataupun ganggunya renjatan elektrik. Contohnya bila kita nak pakai, saya ambil contoh mudah lah, nak cas handphone. Okey, kita tengok switch tu berada dalam keadaan switch on, dan kita tak tahu bila switch on ni kita tahu keadaan switch tu sama ada dia okey ataupun tidak okey. Terus pasang plug charger tu, then kemungkinan besar akan berlakunya renjatan, sebab dia dah berada dalam keadaan bersedia untuk mengeluarkan arus elektrik. So pastikan bila kita nak cas handphone tu, pastikan switch berada dalam keadaan off, dan baru kita akan masukkan plug tu, baru kita switch on. Kalau kita terus masukkan je, berkemungkinan besar akan berlakunya renjatan elektrik. Okey, dan akhir sekali, okey, akhir sekali
poin ni berkaitan dengan semua poin-poin yang saya terangkan tadi, iaitu tidak memeriksa barang elektrik yang digunakan. Okey, kalau kat sini poin ni berkaitan dengan poin-poin yang saya cerita tadi. So, apa-apa sekali pun kita kena periksa dahulu. Kalau kita tak periksa, kita tidak akan tahu sama ada peralatan tu boleh dipakai ataupun tidak boleh dipakai. Okey, kesimpulannya, bagi nak mengelakkan daripada kecuaian pengenalan peralatan elektrik ni, kita kena periksa dahulu, kita kena ikuti langkah-langkah dia dahulu, barulah ia dapat digunakan dengan selamat. Okey, sekian saja untuk cerita ringkas saya pada kelas hari ini. Okey, semoga murid-murid dapat memahami apa yang saya terangkan dan apa saya bagi contoh pada contoh-contoh yang berkaitan dengan kecuaian pengenalan peralatan elektrik. Okey, saya akan sediakan nota ni di Google Classroom. So nanti kalau boleh awak baca dan salin supaya dapat mengingati apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, sekian saja untuk pelajaran hari ini, dan kita akan berjumpa di waktu akan datang di tajuk yang berbeza. Sekian, terima kasih.